dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda fizik di Indiana University, Bloomington, United States pada 1982, ijazah sarjana sains gunaan di Southern Methodist University, Texas, dan PhD fizik di Heriot-Watt University, United Kingdom. Memang orang fizik, tapi bukan orang fizik semata-mata, ini orang fizik yang juga mentelaah dan menekuni bidang-bidang lain. Di United States, beliau aktif dalam Malaysian Islamic Study Group (MISG) dan Muslim Student Association (MSA). Beliau menuntut secara tak formal bahasa Arab, tafsir Ibnu Kathir dan Jalalain, syarah hadis Muslim dan Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Semasa di UK, beliau aktif dalam MISG UK, FOSIS, dan diamanahkan sebagai imam solat Jumaat di Heriot-Watt University. Itu yang saya sebut tadi, bukan orang fizik sebarang fizik. Ya, ini fizik rohiyah lah kot ya, Datuk. Bertugas di University Science Malaysia sehingga 2018 dan dilantik sebagai profesor pada tahun 2000 setelah 33 tahun dalam dunia akademik dan telah menjawat jawatan selama 17 tahun di USM sebagai profesor. Bergiat dan mencorak kegiatan bahan dan peranti teknologi semikonduktor ke arah teknologi nanometer, menjadi tenaga solar dan tenaga yang diperbaharui, option bagi sumber tenaga di Malaysia, dan memperkenalkan feed-on tarif bagi bekalan elektrik, memperkenalkan sains pembangunan lestari atau mampan dalam pembangunan negara. Ini antara sumbangan beliau ya kepada negara, dan telah mengijazahkan lebih 40 pelajar PhD dan 30 pelajar sarjana atau master, dan menerbitkan 30 buah buku dan menulis lebih dari 400 artikel dalam jurnal wasit ataupun cited journal. Bersara dari dunia akademik pada 2017 sebagai senior professor grade A, dan beliau juga merupakan pengasas dan pengarah pertama 2 pusat pengajian, Center for Education, Training and Research in Renewable Energy and Energy Efficiency, dan juga Institute of Nano Optoelectronics Research Technology, dan pengarah Center for Global Sustainability Studies ya, dan mewakili Malaysia dalam pelbagai penyediaan United Nations Sustainable Goal (SDG) dan aktif dalam NGO. Jadi tanpa membuang masa ya, panjang lagi sebenarnya kalau nak cerita, tapi saya nak ceritakan kerana inilah kehebatan narasumber kita. Baik, tanpa membuang masa, saya silakan yang bahagian Datuk ke podium. 20 minit Datuk. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan ahli panel yang berada di atas ini, ramai yang saya kenal, Prof Aslam, seorang pakar ekonomi, dan juga Prof Asma yang juga ada di atas. Hari ini saya nak membincangkan satu topik yang saya rasa agak penting ya, dari segi melihat ya apakah dia cabaran bagi peradaban madani. Saya menggelarkan ini kesan rama-rama ya. Kesan rama-rama ini mungkin orang yang bukan bidang sains dia tak apa nampak ya, kerana rama-rama ya nampak cantik, tetapi saya akan cerita
di sebalik kecantikan rama-rama tersebut. Okey, dan bagaimana dia akan memberi kesan kepada apa nama peradaban madani ini. Okey. Okey, sebagian biasalah kita jual buku juga. Ini buku-buku yang ada, yang saya ada lah. Saya tak bubuh kat Amazon ke kat mana, kerana ini adalah pandangan saya. Isteri saya kata buku-buku saya ni semuanya direct from the heart. Maknanya kalau kita baca, especially sebagai contoh alternatif rubrik tu, sakit hati baca. Kerana masa saya tulis tu saya tengah sakit hati. Okay. So agak emosional lah dari segi itu. Tak apalah, kalau siapa yang berminat sila hubungi. Dan untuk yang ini ya, untuk presentation hari ini adalah saya dah siapkan bukunya, iaitu Sasaran Madani ya, Serangan Madani. Jadi buku tu memang dah ada dah. Kalau siapa berminat boleh saya bagi yang lebih detail lah, kerana saya diberi 20 minit ya. Jadi banyak mana kita boleh cakap. Okey. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Istimak ya, kerana Jawatankuasa Istimak kerana telah menerima saya untuk memberi pembentangan hari ini. Okey, peradaban madani ya. Okey, fokus kita ya pada ini ya, pada nilai madani itu sendiri, iaitu kemampatan, kesejahteraan, daya cipta, inovasi, hormat, keyakinan, ihsan, dan juga ini adalah apa yang kita panggil sebagai tonggak ya untuk madani. Dan kita ingin memperkasakan rakyat. Jadi itu satu statement yang very strong ya dalam kerangka madani ini. Jadi untuk yang ini ya, kita perlu melakukan beberapa pentakrifan ya, supaya kita lebih jelas apa yang kita maksudkan dengan madani itu. So ada 6 driving scope yang kita kena ingat ya. Kalau lah selepas mendengar apa yang saya kata ni tak boleh ingat apa-apa ya, ingat 6 ni. Dan saya difahamkan satu survey telah dibuat kepada ketua-ketua jabatan, apakah dia rukun madani? Tahu tak berapa persen yang jawab tahu semua? 0%. Jadi siapa yang nak beritahu ni? Kita lah, kita ni dalam ABIM ni kena beritahu dekat mereka, kena ajak mereka apa dia hanya. So tapi yang bagi yang ada ni pun berapa ramai yang hafal ya, kemampatan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan juga ihsan. Okey ya, kemampanan. Kerana kemampanan ni saya lebih suka sustainability, lagi sedap. Kalau mengikut UKM, mereka lebih suka lestari. Jadi bergantung pada istilah yang kita nak guna. Jadi itulah ya, kita ni nak kena perjelaskan matlamat dan visi kita ini berdasarkan kepada manhaj Malazi. Ada ke manhaj Malazi ni? Ya, ada ya. Bagi siapa yang tak tahu, ada. Okey, kita dalam ABIM pun kita dah biasa dengan ini. Jadi kita akan berdasarkan kepada manhaj Malazi ni, kita akan cuba perkenalkan. Kita akan sediakan masyarakat untuk tujuan itu. Jadi bagaimananya kita perlu faham ya keadaan semasa ya. Jadi semua orang ya kena buat perkara ni, jabatan kerajaan ke siapa ke semuanya. Cuma kita kena ingat kepada 3 trend yang ada sekarang ni. Keperluan dan kesejahteraan yang kita warisi, iaitu hutang-hutang yang kita dapat ya daripada kerajaan sebelum ini. Yang kedua ya, mengurus tata kelola, iaitu kita mewarisi rasuah-rasuah yang banyak di negara kita ini dan masih lagi tak hilang. Dan yang ketiga ialah kita perlu ada daya cipta untuk menghadapi kesemua masalah ini. Jadi dengan itu ya, kita perlu faham ya bahawa negara kita ini negara majmuk. Whether kita terima ke tak nak terima ke, ataupun kita rasa nak mesti nak menegakkan
kemelayuan sahaja, ataupun kita kena faham bahawa kita ni majmuk. Jadi kita kena ubah, ya. Kalau kita menzalimi orang bukan Melayu, itu adalah salah, itu nama dia zalim. Jadi kita perlu mempunyai nilai-nilai yang baik, iaitu akhlak, adab, ihsan dan rahmah. Dan di sini pentingnya teori iceberg. Apa yang nampak kadang-kadang dan apa yang tak nampak, ya. Jadi tingkah laku kita ialah apa dari segi kesihatan, kepercayaan yang juga tersembunyi, madani yang masih terpendam, yang masih tak jelas. Okey. Jadi isunya, ya, kerana ada juga yang membawa bahawa kita kena faham, ya, bahawa ini semua bergantung pada landscape, ya, post normal. Dia takkan bukan post normal lagi. Tapi kita faham, ya, benda lama akan mati, benda baru belum timbul semuanya lagi. Jadi kalau kita ingat yang itu, maka kita boleh work together untuk membetulkan, ya, masalah yang kita hadapi sekarang ni. Kerana dia loncat-loncat. Jadi kita tengok, ya, zaman post kebenaran ni, penipuan berulang-ulang, berlaku perubahan iklim, perubahan pasca normal pula, berlakunya perubahan yang pelik dan tak pernah berlaku sebelumnya. Benda yang kita lihat lazim jadi mengecil. Handphone kita dulu punya besar ke, nak mangkut pun susah. Sekarang ni dah makin lama makin kecil. Ada setengah orang kata dah ada dalam badan dah, cakap je, hello. Dia cakap dengan siapa? Dengan dinding. Rupanya dia cakap handphone. Okey, jadi sedang memasuki era pasca normal ini. Jadi ini masa peralihan, ya, perlu kita diimbangkan antara yang lama dengan yang baru. Kita kena tahu balance di antara keduanya. Dan perlu tangani suasana baru dalam rangka perubahan. Bila kita lihat, ya, baru itu akan datang. Jadi kita kena terima dia sebagai hakikat, beralih dari keadaan lama kepada yang baru. Okey. Jadi perkara yang ortodok dah mati, ya, ada banyak perkara ortodok yang dah mati, yang baru apa kata, tapi yang baru sedang menonjol. Jadi kita perlu identify yang mana yang ortodok, yang mana yang baru. Sebagai contoh, Amerika dah tak ada kuasa, ini kita dah tahu dah semua orang. Sistem kapitalis pun sudah mati. Ada semua semangat atau kesukarelawan pun dah tak ada nampaknya. Berapa orang ahli PKPIM, berapa orang ahli ABIM, berapa orang ahli wadah, ramai lagi ahli wadah. Okey, amal ma'ruf nahi mungkar juga dah hampir pupus, dan budaya ilmu semakin meluntur. Berapa ramai yang baca buku hari ini? Berapa ramai yang baca buku hari ini? 20 buku dalam seminggu. Berapa ramai yang baca 10? Berapa yang 5? Berapa yang 1? Mana yang tak pernah baca pun hari ini? Ya, ini saya ikut Imam Fatih, ya, iaitu pemimpin yang menyerang Konstantinopel, yang berjaya menawannya. Dia tanya, bukan macam tu, dia tanya siapa yang solat tahajud. Belum tanya solat tahajud lagi. Berapa ramai yang solat tahajud hari ini? Sepanjang hayat berapa ramai? Jadi ini dia persoalan-persoalan yang kita sepatut tanya sebagai orang harakah, ya. Jadi dengan itu proses pemulihan, ya, proses transisinya akan berlaku, ya. Kita sama ada kita nak terima nak tak terima pun itu adalah perlu berlaku. Dia islah dan perlu ada jihad tajdid. Perubahan ini berlaku, ya. Perubahan global, kesan meluas, perubahan iklim, kesan berganda, nilai dan akhlak lestari telah mengasaskan semua kepercayaan kita. Jadi now, ya, kita katakan kita melangkah era new post normal ini. Perubahan dengan kesungguhan. Kita lakukan perubahan dengan kesungguhan. Hubungan semakin mencapah, ya. Kan kita dapati dia dah makin mencapah sekarang ni. Jadi media sosial mempengaruhi masyarakat dunia sekarang ni. Jutaan maklumat dari seluruh dunia, fitnah, fake news, penipuan semakin meluas dan jadi biasa. Dan ini semua menjentik minda kita. Adakah kita nak biar dia setakat itu sahaja? Jadi inilah dia pencanggahan sikap yang meluntur keyakinan umum, terutamanya kepada ahli politik. Ini dia masalah kita, ya. Dan dunia semakin makin rumit, ya. Kalau kita lihat, kalau tadi bercakap mengenai 4C, ni 4S pun juga masalah yang perlu kita gunakan. Bukan saya kata masalah kita kena cari solution, kita kena gunakan. 4S itu adalah kelajuan, speed, scope, cakupan dia luas, skala dia besar, simultaneity dia berlaku secara serentak. Ya, kita tak boleh sudah saya boleh buat setakat ni, orang lain buat orang ini, tak boleh. Kita buat semua.
Okey, jadi yang 3 C yang disebutkan tadi juga ialah complexity, kerumitan, chaos. Ini yang ini saya akan cakap pasal chaos, percanggahan yang kita tak nampak. Yang nampaknya ada chaos tapi tak ada siapa cakap. Okey, dan contradiction, pertentangan. Ini juga adalah satu lagi perkara. Jadi ini adalah era new post, ya, new post normal time. Ini yang dinamakan new post normal time. Jadi kita kena faham bahawa kita dah ada kat sini. Boleh kita undur ke belakang? I'm sorry, tak boleh. Orang lain semua dah ke depan dah. Semua orang dah decide untuk adopt and adapt perkara ini semua. Dan mereka melaksanakannya. Tetapi kita, adakah kita nak melaksanakannya? Yes, we have to. We have no choice. Ya, kita ada pilihan. Option kita ada zero. Macam mana dikatakan oleh sahabat saya, Prof. Zul. Dia kata option is zero. Ya, kena buat. So now, apa dia yang kita kena jaga-jaga ni? Ini ayat Quran dalam surah Al-Anfal. Yang kita kena jaga-jaga yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita rasa kita dah baik dah semua dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya, ini kita kena jaga. Kerana bukan orang zalim aja kadang-kadang Tuhan akan seksa, tetapi dia akan seksa juga orang yang duduk di sekeliling orang zalim itu. Jadi ini adalah satu warning ya kepada kita untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, ayat ini ya untuk kita berhati-hati, ya, terutama dengan masyarakat umum. Kita tak boleh biarkan saja perkara-perkara yang berlaku, ya, dan kita hendaklah menghindarkan diri itu dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi barulah mungkin kita doakan Allah akan selamatkan kita daripada sekara perkara ini. Jadi zalim itu apa maksudnya? Dia meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ada banyak lagi ya, arti zalim keluar dari koridor kebenaran, ya. Dan zalim juga disebut perbuatan menggunakan milik orang lain tanpa hak. Jadi kita harap ini semua dan bersikap kurang ya, terhadap sesuatu apa yang kita lakukan. Kita tak cakap sepenuhnya hal yang tidak diperbolehkan, dan zalim itu lawannya adalah adil, dan kita perlu adil. Okey, teori huru-hara masa depan. Yang ini yang saya nak kita bawa sekarang ni. Inilah dia punya tadi preamble saja. Berapa minit lagi? 5 minit lagi. Tu dia. So, itu yang kata kena beli buku saya. Yang buku tu baru ada complete cerita. Okey, apa dia? Ya, teori huru-hara ni kalau dalam fizik memang biasa. Ya, memang biasa. Itu yang kata sekali ni saya bawa masuk fizik. Dan saya hantar paper dekat kita punya conference ni, seminar ni. Tersilap hantar yang fizik punya, physical review. Reject lah dia. Apa kata? Dia tak kosong. Dia kata ni apa ni Kamarul? Banyak orang fizik dia. Alamak, saya kata minta maaf lah. Kadang kita ni nak cepat semua hantar. Terkejut semua orang. So ini yang adalah version untuk orang kita. Bukannya untuk orang fizik. Jadi teori hara-hara ni memang dalam matematik dan fizik kita memang selalu bincang. Jadi apa dianya? Teori ini dia membezakan ya. Kerana teori sains dia boleh buktikan sesuatu perkara itu, dan daripada situ kita boleh predict apa akan berlaku pada masa depan. Okey, jadi itu dia konsep dia. Jadi apa dia cabaran mikro yang kita buat aja sekarang ni? Ini yang masalahnya. Kerana kita buat minta maaf lah guna istilah orang Kedah ni, buat ya, maknanya buat tak tahu. Buat tak tahu. Pertama ialah saya anggap ini sebagai satu kezaliman. Ya, kezaliman kita sebagai ahli-ahli harakah. Pertama ialah dalam sukan, dalam hiburan, dalam servis, dalam pendidikan, dalam perniagaan, dalam sistem kewangan, dalam makan dan minum, rumah keluarga, pengangkutan awam, dan juga dalam undang-undang. Jadi saya nak laju dah sekarang ni. Apa dia kemungkaran yang kita lakukan di sini? Terbukanya aurat. Nampak tu buka tu aurat dia. Pergaulan bebas, minum arak, mensyirik Allah, melaksanakan rasuah, sistem keuangan yang tak ikut Islam, melaksanakan riba, ekonomi kapitalis. Ini semua ni sekarang duk berlaku sekarang ni, kita buat Berapa ramai orang yang daripada kita ni komplain mengenai perkara ni? Adakah kita anggap ni benda kecil? Ini tidak, ini kehidupan kita, muamalat kita. Semua yang kita lakukan adalah perkara-perkara ini.
Jadi contoh je dalam sukan. Again saya nak tunjuk gambar je. Tak payah faham. Tengok ni. Kalaulah kita tengok seorang perempuan berbogel, berlari di tengah bandar, kita tangkap dia dan bawa masuk di penjara. Cuba pergi maraton. Semuanya berbogel. Ada ke ulama kita, oh apa pasal berbogel di Putrajaya? Tak ada. Pasal itu dianggapkan okey. Ini dia masalah kita. Kita anggap okey terlalu banyak anggap benda. Terlalu okey. Inilah dianya serangan terhadap konsep madani yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dalam sukan. Ya, kalau kita tengok dalam hiburan, langsunglah minta maaf lah ada gambar kissing pula sini. By the way, saya dah check lah, ni bukan husband dengan wife. Boleh ke kissing-kissing? Even kissing-kissing husband dengan wife pun tak boleh depan-depan orang. Ini kan pula orang bukan husband and wife. Tapi again kita biarkan. Kita biarkan dalam industri hiburan dan dalam servis. Siapa yang naik kapal terbang selalu? Kesian pramugari. Saya pernah tanya pramugari tu, mengapa yang you say, apa orang kata je, arak ni bagi kat apa? Ni memang tugas saya, kata saya tak boleh. Itu dari segi arak. Baju dia pula tu, Allah, rasa macam tak pakai baju je, nampak semua. Minta maaf ya, ladies semua. Jadi ini dia masalah dia kita hadapi. Okey, makan dan minum. Yang ini yang saya having problem. Minta maaf lah kepada kita punya Perdana Menteri yang datang daripada MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar, dan juga minta maaf ya kepada yang belajar dekat Tengku Kursyah. Anda diajar untuk makan tangan kiri ke tangan kanan? Sampai sekarang anda diajar untuk makan tangan kiri. Ini negara Islam. Ngapa yang ngajak makan tangan kiri? Itulah dianya. Kita biar. Kan anggap itu terlampau moden dan canggih sangat. Inilah dianya. Dan ekonomi, minta maaf lah, saya ada orang ekonomi sini, tak nak go into detail sangat lah. Apa orang kata, dari undang-undang kita masih tak pergi kepada syariah law. Bagaimana yang ditetapkan, apa hukum hudud ke, hukum kisas ke. Nak habis lah. Dari segi pendidikan, tahu tak, untuk rubrik ini ialah, kalau kita nak cek cikgu tu mengajar betul ke tak, dan murid tu terima apa yang cikgu ajar tu betul atau tidak, dinamakan rubrik. Jadi rubrik yang kita guna sekarang di Kementerian Pendidikan, siapa saja dari Kementerian Pendidikan ini boleh cek, dia menggunakan rubrik Bloom. Rubrik Bloom ni dia mengajar untuk melawan Tuhan. Dia melawan Tuhan. Itu pandangan saya lah. Tetapi boleh bincang lagi. Saya cadangkan rubrik alternatif yang tak ada melawan Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Jadi pengangkutan awam, tengok sekarang ni, kesian ya, tambah di Kuala Lumpur ni. Kami kat Penang taklah jam teruk sangat. LRT akan datang dan memang kami dah recommend kepada LRT, nanti ada coach perempuan, ada coach lelaki. Tak boleh campur-campur. Kerana bukannya susah nak buat tu. You dalam MPBBP you boleh buat, kan dalam Majlis Perbandaran boleh buat ni. Tengok campur-campur. Jadi inilah dia, rumah dalam keluarga, hari raya. Salam dengan orang tu, salam dengan orang ni. Boleh ke salam? Adik-beradik boleh salam. Mak saudara boleh salam. Orang lain, menantu apa semua boleh salam lagi ke? Tak boleh. Jadi inilah dianya. Jadi ini dia cabaran semasa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita perlu perbaiki ya. Jadi ini adalah kezaliman yang perlu kita perbaiki. Jadi inilah kemungkaran semasa ya. Jadi peranan kita ialah modal insan. Kita perlu ya bertanggungjawab mengenai perkara ini. Perlu transfer dan transform. Perubahan sistem perlu dinilai tidak hanya merujuk kepada aspek fizikal, tetapi juga minda, akal, jiwa, sikap. Dan inilah memerlukan kemantapan akidah, kesempurnaan ibadah, kekuatan akhlak, kesepaduan ilmu, kejelasan latihan, kesediaan muhasabah, kerja dan belajar sebagai ibadah. Itu dia akhirnya. So ini dia tujuan kita. Bila kita katakan mampan, maknanya bertanggungjawab sebagai khalifah. Sejahtera berarti kesejahteraan yang sebenar. Daya cipta menggilap potensi manusia. Hormat berarti kita hormat kepada kemajemukan yang kita ada. Kita yakin kita sistem berteraskan nilai sejagat. Dan ihsan berarti asas mengangkat karamah insaniyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih juga kerana menempati masa. Kita mengalung-alungkan kehadiran
Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim, Menteri Agama, ke seminar kita pada pagi ini. Baik, yang bagi Datuk Prof. Kamarul Azizi telah membicarakan tentang post normal times, cabaran-cabaran, isu-isu dan apakah peranan kita di situ, pelbagai aspek yang dapat kita lihat di situ. Baik, seterusnya saya teruskan dengan merupakan Head of Economics Department IIUM, Universiti Islam Antarabangsa sebelum ini, dan kini Director, pernah menjadi Director for Center of Islamic Economics di UIAM juga, dan kini beliau adalah pengarah bahagian pembangunan akademik Triple IT East and Southeast Asia dan board member of Institute of Strategic and International Studies ISIS Malaysia since April 2023. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Dr. Izura, ahli panel yang dihormati, yang berhormat Datuk Dr. Naim, saudara dan saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang diberikan, membangun ekonomi madani, isu cabaran semasa dan prospek masa depan. Saya rasa satu cabaran yang utama sekarang ini adalah untuk berbicara tentang tajuk ini pada pukul 1 tengah hari. Bukan senang. Dan pada mulanya hasrat saya adalah untuk berbicara tentang ekonomi madani. Itulah bidang saya, ekonomi. Tetapi setelah saya mula membaca kembali buku Membangun Negara Madani, saya rasa ada juga beberapa poin dalam buku ini, terutamanya dalam bahagian mukadimah, ya, yang mungkin boleh menjadi beberapa isu yang boleh dibincang bersama. Ya. Outline pembentangan, pengenalan kepada kerangka negara madani dan dokumen ekonomi madani. Selepas itu mungkin yang telah dibentangkan pagi tadi dalam ucap utama, saya rasa semua orang sudah celik dengan apa yang dipanggil pendekatan futures atau futures approach, future studies, termasuk juga post normal times. Jadi saya juga akan cuba memberikan beberapa idea-idea mengenai ekonomi madani menggunakan pendekatan futures, sedikit perbincangan tentang isu dan cabaran dan masa depan. Dan saya perlu juga mengatakan di sini bahawa minta maaf banyak-banyak tidak ada makalah yang penuh. This is a work in progress, masih lagi banyak yang perlu yang perlu difikir dan juga untuk ditransform kepada makalah. Pengenalan membangun negara madani. Kerangka negara madani yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 adalah visi Datuk Seri Anwar semasa menjadi Presiden PKR, Pengerusi Pakatan Harapan dan Ketua Pembangkang. Ya, pada masa itu beliau belum menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa isu-isu yang mungkin kita akan bincang dalam mukadimah buku ini
cabaran utama adalah bagaimana merealisasikan isu dan mengatasi cabaran dalam buku ini yang ditulis semasa beliau menjadi ketua pembangkang. Bagaimana kita boleh menangani isu-isu ini sebab sekarang sudah menjadi pemimpin. Dan saya rasa itu merupakan cabaran yang utama. Sebab bila kita baca apa yang ada dalam buku ini, ia banyak merupakan idealism. Walaupun diperkatakan banyak kali kita perlu realistik, tapi pada pandangan saya, nothing becomes realistic until you are in power. Ya, dan bila menjadi pemimpin dan terpaksa merealisasikan apa yang ada dalam buku ini, ia merupakan satu dunia baru. So to me, itulah cabaran yang paling utama. Ya, merealisasikan apa yang ada dalam buku ini semasa menjadi pemimpin. Dan kita teruskan. Dari buku itu, ini merupakan definisi yang diberikan oleh pihak IDE. Madani makna dia maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan. Ia menjadi manhaj terarah kepada pembinaan masyarakat. Ia sudah menjadi satu trend di Malaysia. Ya, semua orang menggunakan istilah madani. Kalau tak silap ada roti madani pun dah ada. Ya. Ada syarikat-syarikat baru yang didaftar dengan registrar companies yang ada istilah madani. Jadi madani menjadi satu trend di mana-mana. Tapi yang mungkin menjadi persoalan, sejauh manakah gagasan madani itu dihayati oleh semua lapisan masyarakat? Dan adakah pemahaman madani itu satu pemahaman yang boleh dikatakan a united idea? Ya, sebab saya rasa ramai, mungkin dalam dewan ini mungkin kita lebih bersatu dalam makna madani. Tapi di luar sana, di kalangan bukan Islam, di kalangan orang Islam juga mungkin ada berbagai tafsiran mengenai apakah yang dimaknakan dengan madani itu. Misi dan visi kerangka madani, ia merupakan satu kerangka reformasi dan memandang ke depan, forward looking. Misi ini adalah untuk menjadikan Malaysia negara yang makmur dan maju dengan penyertaan semua lapisan masyarakat atau mengambil whole of nation approach. Itulah misi dia. Ya. Visi mencorak masa depan negara dengan segala potensi yang ada untuk mengharungi zaman pasca normal. 6 tonggak telah pun dibicarakan: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Dari mukadimah buku ini ada beberapa poin yang saya pilih sebagai isu dan beberapa poin yang mungkin cabaran semasa. Ya, dan kita boleh senaraikan. Let's just kita go through. Rasa sinis rakyat yang hilang keyakinan kepada elit politik. Isu dia adalah hilang keyakinan dan kepercayaan. Trust deficit. Ya, trust deficit. Kita perlu tanya kepada diri kita sendiri, adakah trust deficit ini selama setahun, adakah trust deficit ini telah berkurangan atau sama atau telah menjadi lebih besar? This is a big challenge. Kemajmukan Malaysia. This is a big point. Dalam buku ini diperkatakan banyak kali, Malaysia adalah negara yang multi-religious, multi-ethnic, multicultural. Bagaimana kita hendak merealisasikan negara madani di dalam negara yang majmuk. Yang ketiga, memenuhi keperluan yang terhad
bertindak untuk ubah sikap pasif from things change to change things. Kita hendak membangun masyarakat yang proaktif. Tapi adakah kita bersedia untuk masyarakat yang proaktif? Masyarakat yang proaktif kadang-kadang tidak mengambil sahaja apa yang diperkatakan oleh pemimpin. Dia akan bantah, dia akan debate, discussion. Adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi masyarakat yang proaktif? Dan kita sudah melihat, ya, saya rasa mungkin 25 tahun ke belakang ini kita sudah ada dengan reformasi, dengan zaman reformasi merupakan satu zaman di mana masyarakat menjadi proaktif. Dulu kita mungkin tak setuju dengan polisi-polisi kerajaan. Sekarang mungkin orang lain tak setuju dengan polisi sekarang. Macam mana kita hendak mengemudi di dalam keadaan masyarakat yang proaktif? Itu pun menjadi satu cabaran. Memperbaharui kontrak sosial, melupuskan ketakutan dan tata kelola yang baik. Ya. Adakah kita semua setuju apa dia itu kontrak sosial? Ya, saya diberi ini 5 minit lagi, so I need to be a bit faster. Pengurusan yang lemah, rasuah, kronisme, persaingan, kem politik mengorbankan rakyat negara, cabaran yang besar. Kesenjangan ekonomi, harus membina negara masyarakat berjiwa ihsan, membakar api perkauman. Ini semua merupakan isu dan cabaran yang perlu ditangani. Critical engagement. Prof. Osman beberapa hari lepas telah mengungkapkan satu istilah Malaysia sebagai dialogue community, community of dialogue. Mungkin community of polylog, ya? Mungkin bukan 2 tapi ada banyak input. Bagaimana kita hendak mempromosikan critical engagement atau dialogue community di kalangan kita sesama orang Islam dengan bukan Islam dan dengan masyarakat di luar. It's a major challenge, dia bukan senang, ya. Dan dialog, critical dialog dengan turaf kita sendiri. Kalau di Triple IT, satu daripada tugas utama adalah untuk mempromosikan apa yang dipanggil integration of knowledge. Dan ini memerlukan kita untuk mengadakan critical engagement bukan sahaja dengan ilmu dari barat, ilmu moden, tapi dengan turaf kita sendiri. Dan kadang-kadang itu lebih susah daripada mengadakan critical engagement dengan modern knowledge. Ekonomi madani diluncurkan pada 27 hari bulan Julai. 7 bulan, ya, selepas GE 15. Ia merupakan satu wadah untuk mengangkat semula darjat dan martabat negara dengan menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara. Dan satu cabaran, ya, yang ada untuk merealisasikan ekonomi madani pada fikiran saya, ekonomi madani, adakah ia merupakan satu dokumen jangka masa pendek, sederhana atau panjang? Ada beberapa KPI yang mungkin boleh dicapai dalam masa 3 tahun atau 5 tahun. Tapi pada saya, ekonomi madani harus mempunyai satu visi jangka panjang yang kita perlu fokus, ya. Dan menjadi cabaran adalah realiti masyarakat majmuk. Sebab ini yang akan menjadi dinamik utama dalam membicarakan kerangka ekonomi madani. Setiap polisi, KPI serta implementasi polisi akan dilihat pada fikiran saya pada masa kini dari perspektif etnik dan mungkin juga dari perspektif agama.
Padahal membangun negara madani berbicara tentang agenda rakyat, agenda bangsa Malaysia. Tetapi kita masih lagi di dalam kerangka etnik dan mungkin agama. Ini merupakan satu cabaran pada saya yang sangat besar. Ya. Standard dokumen dari slide dari dokumen ekonomi madani mempunyai dua dimensi, satu growth, menaikkan ceiling, dan satu lagi equity, menaikkan lantai, dan ada beberapa polisi-polisi yang lebih detail yang perlu diperhalusi dan perlu mendapat elaboration dan ditransform kepada detail, dan itu pun akan menjadi satu isu yang agak rumit. Ya. KPI, saya rasa kebanyakan KPI ini boleh direalisasikan. Mungkin yang menjadi isu yang sukar sikit adalah meningkatkan bahagian pendapatan pekerja kepada 45%, mungkin agak susah sebab sekarang angka dia dalam 32%. It's not going to be easy. Labor share of GDP untuk menjadi 45% 2030, tak silap ya. Bagaimana nak capai KPI di atas untuk bangsa Malaysia kalau kita masih melihat dan menilai KPI di atas dari perspektif etnik dan agama yang berbeza? If you want to reach this national KPI but you are still arguing from an ethnic point of view or religious point of view, it is going to affect attainment of national target. Jadi bagaimana kita hendak mengemudi ya, di dalam keadaan begini. Saya rasa itu merupakan cabaran untuk ekonomi madani. Okey, I will skip. Sudah dapat warning dari moderator. Pendekatan futures, this is what it is. Mungkin saya hendak just mention satu. Future studies ini, kita di UIA, almarhum Tan Sri Profesor Muhammad Kamal Hassan, beliau memulakan satu projek yang dinamakan Vision 2077. Pagi tadi saya rasa ada ucap utama yang mengatakan Vision 2057, 100 tahun merdeka ya? 1957 2057, walaupun mungkin just to be semantic discourse, 57 is Malaya, 63 is Malaysia, so maybe 2063 ya. 2077 merupakan tahun atau abad ke-15 Hijrah, ke-16 Hijrah, 1500 Hijrah, 2077. Dan Prof Kamal mengatakan target kita perlu lihat ke depan bagaimana orang dan umat Islam boleh menjadi umat yang bermaruah ya, yang memimpin di Malaysia dan di pesada dunia pada abad ke-16 Hijrah. Abad 16 Hijrah. Itu merupakan cabaran yang besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membicarakan tentang future studies dan future approach dan bagaimana kita melihat isu-isu cabaran dan juga critical engagement, dan Prof Aslam juga menyebut tentang ekonomi madani yang boleh kita perincikan dengan lebih detail. Baik, seterusnya panel yang ketiga, Dr. Asma Abdullah yang merupakan Exco Persatuan Siswazah Wanita Malaysia, dan beliau mendapat pendidikan di peringkat awal ya, Bachelor dan Diploma in Education di Monash University dan Master di dalam bidang Educational Technology dan juga Education di University of Southern California dan juga di University Malaya, dan pernah berkhidmat di Exxon Mobil dan mengajar di Putra Business School University
Tak ada. Silakan. No slide. You can get it. Saya pernah menerima anugerah siswi cemerlang daripada Persatuan Siswa-Siswa Wanita Malaysia Fawaz. tahun 1996. Jadi PSW Fawaz. bukan asing lah Dia dengan kata saya. masuk. Yang mana diberi kepada siswa-siswi dari universiti-universiti awam ya, ketika itu tahun 1996 namanya. No. Bukan. Kat mana? Mana dia? Minta maaf. What is this slide? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Okey. Okay. Terlebih terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk memberi pendapat mengenai membina masyarakat madani. Saya juga minta izin sebab slide saya ini banyak dalam bahasa Inggeris. Ya. Jadi kalau boleh saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia, tetapi my slides are in English. Let me see. Maaf. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memberi sedikit latar belakang mengenai tajuk yang diberi kepada saya. Saya ingin memberi sedikit latar belakang mengenai bidang antara budaya. Ya. Saya mengkaji bidang ini semasa saya belajar
And what is interesting, I find, no Prime Minister carried the work of the previous Prime Minister. Mengapa? Yeah. So jadi macam tak ada continuity, or they have their own agenda. Yeah. So I feel that it is important that the Prime Minister who comes into power kena bagi recognition to the previous Prime Minister. So I think this is something that we need to, think about. Where is the continuity? Di dalam kajian saya dapati kalau kita nak melihat kepada apakah yang selalu digunakan untuk masyarakat, ya, yang menghadapi perbezaan. Dan dalam kajian saya dapat tengok sini, the horizontal axis is talking about preservation of one's own culture, and the vertical axis is attraction to the other culture. Dan dalam banyak penulisan, kita tahulah Indonesia, they use the assimilation policy, whereas kita pakai integration policy. So in trying to develop a policy of integration, apakah yang kita harus lakukan? Ya, sebab I find that it is very important for us to define Malaysia from the perspective of the policy of integration. Apakah yang dia maksudkan dengan integration? Integration means you are proud of your own culture, but you also understand the other culture. Ya. So itu saya ingat is a challenge, yeah, in our culture. So when we talk about Malaysia, what is it that we want to have? So this is Malaysia. Many perspectives about Malaysian. Yeah. Mungkin zaman the Malaysians on the right. On the right, yeah. Right or left of the audience. So ini ada banyak gambaran. So what is it that we want to use, yeah, to describe Malaysian? Because banyak orang, banyak PL or banyak what do you call definasi. Jadi saya harap kita dapat memberi satu definasi ataupun satu gambaran yang we ourselves can agree on. Otherwise, everyone have their own interpretation as what is Malaysia. Yeah, how do we define ourselves? Okay. So, what makes you multicultural? Dan di dalam kajian yang saya lakukan, ini di sini satu carta yang mengandungi 16 cultural dimension. Dan bila saya buat workshop ataupun sesi dengan foreign managers, saya gunakan carta ini, ya, untuk memahami andaian, ya, yang harus kita tahu mengenai sesuatu budaya. Dan kalau if I were to just look at the sayings here, there is a phrase, yeah, let's maintain peace, take care of their feelings, respect your elders, what will others say about me, some things are better left unsaid, take your time, I did it for the group, and respect their belief system. So these are very important to understand. Now I got a sign that I only got 5 more minutes. Okay, I would just go very fast, yeah. This is my definisi of multicultural Malaysia. Kalau kita nak memahami Malaysia, we need to know our intracultural, intercultural and cross-cultural. Yeah. So as to exist in a multicultural society, Malaysians, we have to be able to function in 3 mutually exclusive interfaces. Yeah. So in other words, we have to be very fluent, being able to function at the intracultural, intercultural and cross-cultural.
Ini saya ingat I have my slides with you, so you can just read. And this is based on my research in libraries, comparing libraries in Malaysia. So this is the survey that I used to use to talk about being multicultural. Yeah. So there are nine statements to describe whether you are multicultural. And one of the things that I find this is very important is to know your own culture. So how many of us here are able to know about our own culture and be able to describe it to others? I think that is very important. Okay, now we come to Madani in a multicultural society. So what is Madani in a multicultural society? Yeah. There's some definition of I use the acronym of SCRIP: sustainability, compassion, respect, innovation, prosperity, and trust. And these are some of the questions that I ask myself. When you talk about sustainability, what are the questions that you need to ask yourself? Will it last? What is going to happen to the environment? Compassion, who is involved? How can we help? What do they need? Yeah, so we need to ask questions in order to define the term, the 6 values of Madani. These are some examples that I have used to identify what needs to be done at the intra, inter, and cross when you talk about Madani values. Yeah. Now, how do you translate the Madani values into cultural values? Yeah. So I'm going to use these symbols, rituals, heroes, and values to membudayakan, the values of Madani. This is just an example. When you membudayakan the value of safety, you need to have symbols, rituals, role models, and communication channels. So kalau kita nak membudayakan the value of sustainability, maybe we need to identify the symbols, the rituals, role models, and communication channels. This one, compassion. Okay, so some suggestion. One is, for me, about Madani. Find ways to promote the 6 values of Madani in a multicultural society with a policy of integration, not assimilation, as we have many different groups. 2, identify actions to promote the 6 Madani values that are acceptable at the intra, among the people of the same kind, inter, with other ethnic groups, and cross-cultural, people who are foreigners, to the country. And then the third one is develop symbols, rituals, role models, and communication networks to internalize the 6 Madani values. In the future, I think we need to also look at the Rukun Negara. Diversity in Malaysia. So when you talk about diversity, multicultural Malaysia, do we follow the Rojak and the Yisang model? So with that, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Prof. Asma, Dr. Asma atas pembatangan sebentar tadi. Jadi Dr. Asma membicarakan tentang multicultural sesuai dengan bidang beliau, cross cultural studies, dan bagaimana Madani dapat kita realisasikan dalam multicultural society yang mana meliputi values ataupun nilai dalam Madani yang perlu mengambil kira kepelbagaian dalam masyarakat. Ini juga terkait saya kira dengan apa yang disebut oleh Prof. Aslam pada awal tadi tentang masyarakat majmuk ni yang menjadi dinamik utama dalam reformasi ekonomi ataupun dalam kita lihat sebagai ekonomi madani ni. Dan berbalik juga kepada rukun negara. Tunggak, 5 tunggak dalam rukun negara itu juga adalah satu yang perlu kita penghayatan kepada rukun negara ni perlu
dibawa kembali dalam masyarakat, dalam generasi muda dan sebagainya, dan ianya memang tidak bercanggah pun dengan Madani, dan boleh kita lihat bersama dalam kita nak membina negara kita ni, negara Madani, membina bangsa negara. Baik, ada beberapa minit lagi, mungkin saya boleh buka kepada persoalan daripada audien. Ada? Baik, Prof. Dr. Nur Zuraida, mungkin ada satu lagi. Sekiranya ada, saya nak lihat ada hasratnya dulu. Okey, baik, silakan Prof. Nur Zuraida. Testing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan kepada Prof. Asma. Apabila Malaysia mengambil polisi integrasi, mungkin masa tu orang Melayu penduduk di negara ini boleh menerima budaya orang Cina, orang India dan memahami setiap culture budaya pada masa itu. Tetapi selepas 66 tahun kemerdekaan, kita dapati terutamanya orang Melayu mungkin sudah tidak menghayati lagi ataupun tak tahu pun aspek integrasi tersebut. Dan ini memberi satu cabaran isu ini untuk kita nak implement Malaysia Madani ini, sebab kita based on dasar ataupun nilai-nilai yang 6 ni berasaskan kepada multi budaya masyarakat yang kita ada dekat Malaysia ini. Jadi bagaimana perubahan ini berlaku selepas 66 tahun dan bagaimana untuk kita menghadapi cabaran ini? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan Puan. I suppose when you talk about integration, maybe we have not done enough to explain. Sebab selalu saya dengar, why not we be like Indonesia? Yeah, selalu we, you almost feel that maybe you should not follow integration. But then if you were to look at the constitution and the definition of Malaysia, you have to respect the needs of the others. So when you talk about Malaysia, is it a homogeneous society, a heterogeneous society, a multicultural society? What is it that we want to project to the world? And especially in the global arena, I think we are a multicultural laboratory for learning about differences, and I think that is what we should champion. How we can live in harmony, tetapi we respect each other. I don't think there's any other society that is like us. So I think we should harness that. So that means that policy of integration tu, I think we have to do a bit more work. Supaya kita we are proud of our own culture, but we are also attracted to the cultures of others. I hope I answer your question. Ya, satu. Test mic 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim Haji Hashim. Saya angkat saja untuk ahli panel lah. Saya tadi agak terkejut apabila dimaklumkan bahawa hasil kajian yang dibuat kepada kerajaan tentang kepahaman konsep Madani ini mana kosong, zero. Jadi
apakah cadangan ahli panel bagaimana kita untuk memberi kepahaman terutama kepada pelaksananya adalah kaitan kerajaan, mungkin guru-guru, murid-murid, PIBG, seluruhnya kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi kalau peringkat kepahaman pun belum jelas, apakah di peringkat pelaksananya dapat dilaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Datuk. Terima kasih soalan itu. Memang it is a bit shocking sebenarnya. Bukan sahaja kita dapati pegawai-pegawai kanan kerajaan tidak memahaminya, tetapi kita dapati juga cikgu-cikgu pun tak memahami, masyarakat pun tak memahami. Kalau kita tanya balik soalan mengenai Madani ini, apa yang mereka fahamkan ialah adakah ini sama macam Hadari, adakah ini sama macam One Malaysia dan lain-lain lagi. Mereka tidak memahami bahawa Madani itu adalah yang sebenarnya bukan tujuan kita nak mengislamkan Malaysia. Kita tujuannya kita mengambil apakah dia nilai-nilai yang bagus dalam Islam. Jadi dalam hal ini bila kita bercakap mengenai majmuk, ialah kita hendak orang Cina yang which is about 30% of rakyat Malaysia dan orang India yang about 10% dan the rest memahami bahawa Islam itu adalah sesuatu yang syumul dan baik. Dan oleh kerana perkara ini disebabkan oleh quote-unquote golongan-golongan tertentu, saya minta maaf, yang meletakkan Islam itu terlampau buruk dia punya image dia, menyebabkan orang lari daripada Islam. Jadi apa yang saya fahamkan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri introduce Madani, ianya adalah satu konsep yang memang ABIM telah ketengahkan sejak daripada dulu lagi. Tetapi malangnya bila disampaikan, ianya dikonfuskan dengan Islamic Hadari, Islamic macam-macam lagi yang lain. Jadi kita sebagai orang-orang quote-unquote ABIM, ya, kerana dia adalah muktamar ABIM, sepatutnya kita menerangkan kepada masyarakat bahawa Madani itu adalah contoh Rasulullah yang dilakukan di Madinah. Saya nak bagi, minta maaf lah, ada tambah pula lecture pula sekarang, iaitu Rasulullah masa dia berhijrah ke Madinah, dia buat 3 perkara. Yang pertama ialah dia membuka masjid. Yang ni ramai orang tahu. Maknanya kita kena jaga akidah. Yang kedua, dia membina perjanjian dengan orang yang bukan Islam. Yang ini yang selalu diistilahkan oleh ustaz-ustaz kita sebagai masyarakat majmuk. Okey, tak apa. Jadi dalam perjanjian itu, kalau siapa yang membaca Syahifah Madinah tersebut, perjanjian antara orang Islam dengan orang Islam about 1/3 daripada perjanjian di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi nak tunjukkan bahawa telah ada contoh. Tetapi yang selalu yang kita lupa, minta maaf lah yang ini juga, Rasulullah buat ada lagi yang benda yang nombor 3 yang Rasulullah buat kita tak pernah nak bercerita pada orang lain. Dalam buku saya ada. Jadi bacalah. Apakah dia yang ketiga itu? Tapi kena beritahu lah, kan tidak kan semua orang tak boleh tidur pula. Yang ini ialah dari segi ekonomi. Rasulullah telah membina pasar. Dia membina pasar. Mengapa Rasulullah nak bina pasar pula dekat Mekah, Madinah? Wahal di Madinah pada ketika itu, sesiapa yang mengkaji, saya ada tuan guru saya kat sini ni yang mengajar sejarah sirah, apa nama, dia bina pasar kerana sahabat-sahabatnya di masjid memberitahukan dia, ya Rasulullah, ini turun ayat mengenai jangan buat riba, tetapi bila kami pergi kepada pasar apa nama orang Yahudi, mereka praktis riba.
So Rasulullah kata, oh ya kau. Perhatikan, ni Rasulullah ni pemimpin yang agung. Bila dia dengar tu pasal dia pun tak walaupun Rasulullah tu peniaga juga, tapi dia bila dia dah pergi ke minta maaf panjang sikit tu. Dia pergi ke Madinah, dia tak berniaga dah. Dia pasal dia jadi ketua state, macam PM lah, dia dah jadi PM dah. Jadi dia pun pergi ke pasar orang Yahudi ni. Dia punya terkejut ke, dia kata, oh kopi itu, tak adalah dia cakap oh kopi itu pun minta maaf Aslan, ini ekonomi. Jadi bila dia tengok itu, dia beritahu kat sahabat dia, okey, jom lepas, saya tak silap saya dia sebut lepas sembahyang asar. Dia kata lepas sembahyang asar, mari kita pergi cari satu site untuk buat pasar. Itu dia sahabat, itu dia Rasulullah. Jadi maknanya peperangan dengan riba ni, dengan ekonomi bukan Islam ni, dah bermula di zaman Rasulullah lagi. Itu yang kita kata, konsep yang kita nak perkenalkan ni, Madinah ini adalah berdasarkan perkara tersebut. Saya tak nak rahsiakan ini. Mungkin orang kata, ini sepatutnya kita rahsiakan. Bagi saya, orang bukan Islam sepatutnya belajar dari kita. Kerana kita ada satu yang perfect. Bagus juga saya cakap depan Menteri Agama kita. Jadi baru ternampak saya. Minta maaf Yang Berhormat, saya cakap pula. Jadi maknanya kita kena maklumkan kita ada the best of the best. Why should we apologetic about it? For me, I don't see any reason. Kita jangan apologetic. Saya dapati pengalaman saya ni bila saya pergi ke United Nations dulu sebagai petugas wakil Malaysia. Negara-negara Islam yang lain, oh kita tak boleh buat itulah, tak boleh buat inilah. Saya kata saya daripada Malaysia. Masa itu Tuan Mahathir, minta maaf lah, yang jadi Perdana Menteri. Mahathir kata, you buat apa yang you nak buat, Kamarul. Saya cakap kat dia, Islam is the best. Masa itu dekat United Nations. Lepas je saya berhenti itu, diganti oleh Profesor Jomo. Tak tahu lah apa pula dia buat. Dia kata pada siapa wakil dia. Wallahualam. Dia sikit tambahan. Terima kasih Datuk atas jawapan. Mohon maaf, masa tidak mengizinkan untuk kita teruskan perbincangan ini. Jadi saya akan rumuskan sedikit. Ya, dengan pembinaan negara madani ini melalui apa yang kita telah lihat, isu cabaran dan juga prospeknya, dan kita tahu gagasan madani ini adalah apa yang kita nak, matlamat akhirnya tu adalah untuk mengangkat martabat umat dengan kita mengangkat peradaban umat itu melalui keilmuan, akhlak, adab, nilai dan sebagainya. Dan sekiranya semua itu kita kata telah terbina dengan baik, insya-Allah yang lain itu akan datang bersama, dari segi pembangunan material, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Dan inilah yang akan membawa kepada pembinaan negara bangsa ni tadi. Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada barisan panel kita, Profesor Datuk Dr. Kamarul Azizi, Profesor Dr. Muhammad Aslam dan Dr. Asma atas perkongsian pembentangan sebentar tadi. Dan kita tangguhkan ataupun saya tutuplah forum ini dan saya serahkan kepada Saudara Hanif selaku pengacara. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Uzi atas kesudian untuk mengemudi acara sebentar tadi, dan ketiga-tiga panel kita sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk ke semua panel dan juga moderator untuk sesi kedua pembinaan Malaysia Madani, isu cabaran masa dan projek masa depan. Baiklah, tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa saya menjemput apapun yang terdahulu, saya meralu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Muhammad Naim, Menteri Agama yang hadir bersama-sama untuk berpartisipasi dalam acara kita pada ini, Seminar Nasional Peradaban Madani. Baiklah, untuk acara seterusnya sebagai penghargaan kami menjemput Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi Saudara Ahmad Fahmi Samsudin, Naib Presiden ABIM, untuk menyerahkan cenderahati kepada para panel dan juga moderator. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik.
Saya jemput yang pertama untuk menerima cenderahati sebagai tanda terima kasih penglibatan untuk seminar kita pada petang ini. Saya jemput yang pertama Profesor Datuk Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Seterusnya saya persilakan Profesor Dr. Muhammad Aslam Muhammad Hanif. Seterusnya Dr. Asma Abdullah. Dan kepada moderator Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura Uzi. Seterusnya sebagai penghargaan saya mempersilakan Saudara Ahmad Fahmi untuk menyerahkan cenderahati kepada Datuk Dr. Muhammad Naim. Baik, terima kasih kepada Datuk Naim dan juga Saudara Fahmi. Saya jemput untuk semua panel, untuk semua panel dan juga yang berhormat menteri untuk bersama-sama untuk bergambar. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para panel dan terima kasih kepada Datuk Naim atas kesudian untuk menyempurnakan acara seminar kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita akan berehat selepas ini untuk makan tengah hari dan juga solat Zuhur, dan selepas ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan bersambung